Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita rahmatnya dan nikmat. Yang hormati Tuan Imam Bilal, Mursi dan seluruh ketua kuasa surau, muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Dalam kuliah kita pada minggu lepas, kita bincang sifat-sifat orang mukmin sebagai satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita ini, kerana ibarat puasa ini menjana orang mukmin, menjana takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa yang kita lalui sebulan pada bulan Ramadan ini menjana takwa, melahirkan orang-orang yang beriman, melahirkan orang-orang mukmin. Dan orang mukmin ini dia ada sifat, dia ada ciri-ciri. Yang pertama kita bincangkan pada minggu yang lepas, kita sambung perbincangan kita pada minggu ini. Yang kedua, orang mukmin itu mereka cinta kepada Allah. Mereka meletakkan kecintaan dalam hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 165, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan di antara manusia itu ada yang menyembah tandingan-tandingan selain daripada Allah. Mereka menyintainya sebagaimana mereka menyintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat menyintai Allah Subhanahu wa taala. Jika selain orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat seksa pada hari kiamat, bahawa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya dan Allah amat berat seksaannya. Ayat ini menjelaskan bahawa orang beriman itu kecintaan mereka ialah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya. Adapun orang yang tidak beriman itu mereka cinta kepada yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka cinta kepada ahli keluarganya, cintakan kepada harta benda, cinta kepada yang lain daripada Allah SWT. Dalam masyarakat jahiliah zaman dulu, mereka kasih kepada berhala-berhala yang tidak boleh bergerak. Tetapi orang mukmin ini mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya. Mereka lebih cinta kepada Allah daripada keluarganya sendiri, daripada harta bendanya dan seumpamanya. Kita melihat bagaimana dalam perang Badar yang berlaku pada hari yang ke-17 Ramadan. Pada hari yang ke-17 Ramadan berlaku peperangan Badar antara orang Islam dengan golongan musyrikin. Orang Islam yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun jumlah mereka tak ramai, 313 orang saja, berlaku di medan Badar, di mana tentera musyrikin jumlahnya 1000 orang, lengkap dengan senjata canggih pada waktu itu. Orang yang beriman mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh. Mereka berjihad dengan bersungguh-sungguh kerana kecintaan mereka kepada Allah dan cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak tukar Islam ini dengan keluarga. Mereka tidak tukar Islam ini dengan perkara-perkara yang lain. Perang Badar ini penganak-anak. Ayah berlawan dengan anak.
abang berlawan dengan adik, tetapi mereka tidak meletakkan kecintaan pada keluarga mereka. Walaupun dalam hati manusia ini kasih pada keluarga ini sangat tebal. Naluri manusia ini kasih pada ayah, kasih pada anak, kasih pada abang ini sangat tebal. Tetapi orang mukmin, kecintaan mereka kepada Allah lebih tinggi daripada segala-galanya. Kita melihat dalam peperangan itu, dalam perang Badar ini, seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu yang dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubaidah ini seorang daripada 10 nama sahabat Nabi yang dijamin syurga tanpa hisab. Ada lagi tapi Nabi tidak sebut. Nabi sebut 10 orang yang dijamin syurga tanpa hisab. Abu Ubaidah Al-Jarrah bersama dengan Rasulullah berada di pihak orang mukmin, di pihak orang yang beriman kepada Allah, lawan dengan pihak kufar, golongan musyrikin daripada Mekah, dan seorang daripada yang duduk bersama dengan Abu Jahal ialah ayah kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Ayah Abu Ubaidah dia mencari anaknya, dia nak bunuh anaknya. Dia nak bunuh Abu Ubaidah. Dan Abu Ubaidah mengelakkan diri supaya bertemu dengan ayahnya. Tetapi Allah mentakdirkan anak dengan ayah ini bertemu di medan Badar. Bertemu di dalam peperangan yang bersejarah itu. Abu Ubaidah menyatakan kalau orang lain bunuh ayah dia, lebih baik dia sendiri yang bunuh. Dia bimbang takut orang lain yang bunuh ayah dia timbul rasa dendam kepada pembunuh ayah itu, dan kemungkinan dia rasa bimbang takut dia bunuh seorang Muslim kerana dendam. Maka ketika ayahnya berhadapan dengannya, dia mengangkat pedang dan dia belah kepala ayahnya dengan pedangnya sendiri, dengan tangannya sendiri. Inilah contoh bagaimana Abu Ubaidah meletakkan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul lebih tinggi daripada segala-galanya. Abu Ubaidah tidak mati di medan perang, tetapi dia disebutkan sebagai mati syahid, mati dalam perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Abu Ubaidah masuk ke dalam negeri Syam, hari ini orang panggil Syria. Abu Ubaidah pada masa itu dalam negeri Syam pada masa itu berlaku wabak taun yang merangkut nyawa ramai orang. Nabi berpesan orang yang berada dalam negeri yang ada wabak, dia jangan keluar daripada negeri itu. Orang yang berada di luar kawasan wabak jangan masuk. Abu Ubaidah terus kekal berada dalam negeri Syam pada masa itu, walaupun wabak tahun itu merebak dengan hebat. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab walaupun keinginannya nak masuk ke dalam negeri Syam, dia tidak masuk, dia tidak pergi. Abu Ubaidah seorang daripada sahabat Nabi yang mati diragut nyawanya ataupun mati dalam wabak taun yang berlaku di negeri Syam, dan dia dikira sebagai mati syahid, mati pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang dihormati sekalian, bagaimana orang beriman itu, orang mukmin itu meletakkan kecintaan dalam hati mereka kepada Allah dan kepada Rasul lebih tinggi daripada keluarganya sendiri, lebih tinggi daripada segala-gala yang lain. Dia tidak tukar dengan apa saja. Kerana Allah dan kerana Rasul, Abu Ubaidah Al-Jarrah sanggup membunuh ayahnya sendiri dalam peperangan Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan bahawa orang beriman itu dia ada tanda-tanda, ada sifat-sifat dia. Nabi kata 3 perkara yang terdapat padanya, pada orang mukmin itu, dan 3 perkara ini menandakan kemanisan iman, yaitu
cintakan kepada Allah dan cintakan Rasul lebih daripada menyintai segala yang lain. Nabi kata orang mukmin ini dia cintakan kepada Allah dan cintakan kepada Rasul lebih daripada segala-gala yang lain. Lebih daripada segala-gala yang lain. Dia menyintai seseorang semata-mata kerana Allah, tidak kerana yang lain. Cinta kepada manusia, cinta kerana Allah, bukan kerana yang lain. Diriwayatkan dalam sepotong hadis kursi, ada seorang pemuda berjalan dalam satu perjalanan. Dia berjalan dalam satu perjalanan dan nak pergi ke satu tempat. Lalu pemuda ini ditahan ataupun disekap oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini bertanya kepada ini, kamu nak ke mana? Maka pemuda ini jawab, aku nak pergi ke rumah sahabat aku. Orang yang bertanya itu ditanya lagi, kamu nak pergi ke rumah dia itu kerana apa? Kerana dia orang kaya kah? Ataupun kerana faktor-faktor yang lain, sebab-sebab yang lain? Dia menyatakan, aku bersahabat dengan dia. Aku nak pergi ziarah dia. Aku ziarah dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, tidak kerana yang lain. Bukan kerana dia orang kaya, bukan kerana dia ada kepentingan kebenaran. Aku nak ziarah dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Maka laki-laki yang bertanya kepada pemuda itu, dikata, kamu kenal ke tidak aku? Pemuda ini menyatakan, aku tak kenal kamu. Lalu laki-laki ini memperkenalkan dirinya, aku adalah malaikat, diutuskan oleh Allah SWT untuk memberitahu kepada kamu bahawa amalan kamu ini bersahabat kerana Allah, bertemu kerana Allah, nak bertemu sahabat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana yang lain. Dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita bersahabat kerana Allah. Kita berkawan kerana, bukan kerana benda, bukan kerana kedudukan, bukan kerana yang lain. Seseorang yang bersahabat kerana Allah, bertemu dan berpisah kerana Allah, itu di antara tanda-tanda orang soleh, orang beriman. Dan di antara 7 golongan manusia, di antara golongan manusia yang dinaungi oleh Allah dengan naungannya, ialah satu daripadanya mereka yang berkasih sayang kerana Allah. Mereka yang berkasih sayang kerana Allah, bukan kerana yang lain. Bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benci kepada kekufuran sebagaimana benci dicampakkan ke dalam api neraka. Orang mukmin ini dibenci kepada kekufuran sebagaimana dia benci kalau dia dicampakkan ke dalam api neraka. Semua orang takut dengan kepanasan api. Tak ada orang pun yang berani mendekati api kerana panasnya api. Maka bandingan orang mukmin ini, mereka benci kepada kekufuran sebagaimana mereka benci, takut jika dicampakkan ke dalam api. Kerana kufur ini, Allah Subhanahu, orang yang kufur, orang yang syirik, mereka yang durhaka kepada Allah, mereka yang murtad, akan dibalas oleh Allah dengan balasan azab yang sangat berat. Orang yang diberikan keimanan oleh Allah SWT ini merupakan sesuatu yang sangat mahal harganya. Orang yang diberikan taufik dan hidayah menjadi orang mukmin, menjadi orang beriman, nilainya sangat tinggi, nilainya sangat mahal. Tetapi ada manusia menjual iman dengan harga yang murah. Ada yang murtad, keluar daripada Islam yang mahal harga itu, masuk Hindu pada. Satu ketika dulu seorang wanita Al-Perak yang bernama Hartina Kamarudin keluar daripada Islam, masuk agama Hindu, berkahwin dengan seorang India di Kuala Lumpur. Seorang gadis di Pontian Johor yang bernama Aisyah Bukhari
Dia tinggal ajaran Islam. Padanya dia tu waktu kat surah hafal Yasin dia apa? Banyak surah dia hafal. Dia meninggalkan ajaran Islam kerana cinta akan seorang pemuda bangsa Cina yang menganut agama Kristian. Seorang pemuda bangsa Cina. Dia keluar daripada Islam dan hari ini ke mana pergi tak dapat dikesan sampai ke hari ini. Pada waktu dia tukar agama tu, orang cari dia. Orang tampak poster-poster gambar dia mengatakan tampak di seluruh Indonesia pada waktu itu. Tapi tak dapat dikesan. Sampai hari ini dia terus berada dalam agama Kristian. Dan tak lama, beberapa bulan yang lalu, anak bekas Presiden Soekarno Indonesia yang berumur dah 70 tahun, anak perempuan bekas Presiden Indonesia yang bernama Presiden Soekarno, pergi ke Pulau Bali. Pulau Bali tempat agama orang Hindu. Dia pergi ke Pulau Bali. Dia memeluk agama Hindu di Pulau Bali. Dia meninggalkan agama Islam yang telah dianutinya kira-kira 70 tahun. Biasanya manusia ni, umat imam manusia sekitar 60-70 je. 70 tahun tu kira di penghujung usia. Kebanyakan orang 70 tahun itu di penghujung usia. Dia tukar agama Islam yang sangat mahal itu, mengambil agama yang syirik kepada Allah, agama yang tersangat murah harganya, tak ada nilai di sisi Allah SWT, menjadi murtad kerana terpengaruh dengan orang-orang Hindu yang terdapat di Pulau Bali. Jadi muslimin muslimat, sifat orang mukmin itu mereka cintakan Allah, mereka bersahabat kerana Allah, mereka benci kerana Allah, bukan benci kerana yang lain. Dan mereka takut kepada kekufuran, mereka benci kepada kekufuran sebagaimana manusia takut kalau dicampakkan ke dalam api. Sebagaimana dicampakkan ke dalam api. Itu sifat orang mukmin, sifat orang beriman. Mereka meletakkan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul mengatasi segala-galanya yang lain. Sebab itulah orang beriman bila mereka masuk dalam medan jihad, mereka wakafkan seluruh hidup mereka untuk perjuangan Islam. Orang mukmin bila masuk ke medan jihad, mereka kira hidup atau mati. Mereka nak mati. Mereka nak mati syahid. Mereka nak mati syahid. Sebab itu diberikan kemenangan oleh Allah SWT kepada mereka yang berada dalam perjuangan Islam. Orang Islam diberi kemenangan. Kalau menang atas muka bumi ini, satu kemenangan. Kalaulah tak menang melawan orang kafir, menang juga. Hakikatnya menang juga. Kemudian yang kedua, sifat orang mukmin yang kedua ialah berdoa dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka beriman, mereka berdoa kepada Allah dan mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'al-ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. Itu Allah nyatakan dalam Quran. Mereka ini sentiasa berdoa. Doa adalah senjata orang mukmin. Apatah lagi pada bulan Ramadan ini doa sangat mustajab. Kita mengangkat tangan berdoa di awal pagi sebelum terbitnya fajar. Berdoa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah sangat murah, sangat mudah memperkenankan doa orang yang berdoa pada bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Allah menyebut dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-63 sampai ayat yang ke-66, dan hamba-hamba Tuhan yang mulia ialah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Orang mukmin sifatnya tawadhu. Mereka tidak tinggi diri, mereka tidak sombong, mereka tidak takabur. Kerana takabur ini adalah penyakit hati yang sangat berat. Takabur, riya, ujub di antara penyakit yang sangat berat. Lebih berat daripada penyakit barah yang orang takut.
lebih berat daripada penyakit HIV yang orang takut. Penyakit baru ni kalau mati dan keadaan beriman tak ada apa. Tak ada apa. Penyakit-penyakit fizikal yang lain, kalau mati dalam keadaan beriman, alhamdulillah selamat. Tetapi manusia yang dijangkiti penyakit ria, penyakit ujub, penyakit takabur dan lain-lain penyakit hati yang sangat ditakuti oleh orang mukmin, maka penyakit ini adalah sangat berat. Orang beriman, orang mukmin, mereka sentiasa tawaduk, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sentiasa merendah diri. Semakin mereka berkedudukan tinggi, semakin rendah. Dan kita ini tidak akan hilang, kita tidak akan hilang sesuatu yang Allah kurniakan kepada kita kalau kita ada sifat merendah diri. Di mana orang-orang mukmin ini, mereka berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan bila orang jahil menyapa mereka, menegur mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandungi keselamatan. Orang jahil ini selalu berkata kepada orang mukmin ini dengan berbagai-bagai. Rasul-rasul dikata macam-macam kepada mereka. Dituduhnya gila, dituduhnya ahli sihir, dituduhnya sebagai pemecah belah masyarakat. Berbagai-bagai kata-kata yang berat dikeluarkan daripada mulut orang yang jahil, daripada mulut orang yang tidak beriman. Kalau kita baca sirah Nabi-Nabi, kita baca sejarah Nabi-Nabi, bagaimana kaum mereka tuduh pada mereka dengan perkataan-perkataan yang sangat berat. Tetapi mereka tidak balas dengan kata-kata sebagaimana mereka sebutkan itu, sebagaimana yang mereka ucapkan itu. Mereka sentiasa menyebutkan selamat dan mendoakan supaya kaum mereka diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengucapkan kata-kata yang mengandungi keselamatan. Dan orang yang beriman ini, mereka pada waktu malam hari dengan bersujud kepada Allah untuk Tuhan mereka. Malam mereka sujud kepada Allah. Siang hari mereka berjuang meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Malam hari mereka sujud. Mereka merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian daripada waktu malam itu mereka gunakan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Ini sifat orang mukmin. Sebahagian daripada malam itu mereka mengingati Allah, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhilah azab jahanam daripada kami. Sesungguhnya azab itu kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman, tempat kediaman. Jadi mereka ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dijauhkan Allah daripada azab di negeri akhirat. Kerana azab di negeri akhirat ini azab yang tidak terperi sakitnya. Atas muka bumi ini, walaupun ramai menderita atas muka bumi dengan sakitnya bertahun-tahun, berbelah tahun, berpuluh tahun sakit. Tak berat mana sakit atas muka bumi. Ada orang susah, miskin, tak pernah kaya, tak pernah senang. Daripada awal sampai akhir tak pernah senang. Itu atas muka bumi. Akhirat nanti, kalau Allah azabkan seorang di akhirat, azab yang tidak terperi sakit. Azab yang paling ringan di akhirat nanti, diletakkan pelapik di bawah tapak kaki, selipar kan, lapik kaki. Diletakkan pelapik di bawah tapak kaki, menggelgar otak dalam kepala. Otak paling ringan sekali. Azab ringan sekali, menggelgar otak dalam kepala. Bila dia duduk, kakinya berada di atas lapik yang sangat panas, yang tidak terperi. Maka orang mukmin ini sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menyelamatkan dirinya daripada azab Allah di negeri akhirat, azab yang tidak terperi. Sebab itu kita melihat sejarah para sahabat yang awal, golongan as-sabiqun al-awwalun, golongan yang awal memeluk agama Islam. Mereka ditekan dan mereka ditindas dengan penindasan yang tidak ada tolak banding. Satu contohlah, mungkin kita selalu dengar dah,
Contoh Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Ammar dan ayahnya Yasir, dan ibunya Sumayyah, antara orang yang didera dengan begitu teruk sekali di zaman jahiliyah, tetapi mereka tidak tukar agama dengan harga yang murah. Mereka tidak jual agama dengan harga yang murah. Bagaimana Sumayyah, ibu kepada Ammar, isteri pada Yasir, didera ataupun dihukum dengan hukuman yang sangat berat oleh golongan jahiliyah supaya meninggalkan Islam. Dia tidak meninggalkan Islam. Sehingga Sumayyah ini disula punggungnya, dicocok punggungnya dengan kayu tajam, tembus sampai ke mulut. Mati wanita pertama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mati kerana mempertahankan akidah ialah Sumayyah, ibu kepada Ammar bin Yasir. Ini contoh bagaimana sahabat-sahabat zaman-zaman dulu, mereka mempertahankan akidah, mereka mempertahankan Islam, sanggup mati walaupun diseksa dengan seksaan yang sangat teruk, daripada punggung tembus sampai ke mulut, disula dengan kayu tajam. Pada bulan Rejab kita selalu dengar kisah tukang sikat rambut anak-anak Firaun, Masyitah. Masyitah yang beriman kepada Allah, yang Nabi tercium semerbak harum pada malam itu, dan diceritakan dalam mereka itulah bau daripada tubuh seorang wanita yang mati dalam mempertahankan akidah. Bagaimana Masyitah ini dipaksa supaya kembali kepada agama datuk nenek moyang orang Mesir pada waktu itu. Dia tidak sanggup untuk kembali kepada agama yang sesat. Dia mempertahankan akidah. Akhir sekali satu keluarga, suaminya dan anaknya dan dia sendiri, dihukum oleh pemerintah Mesir pada waktu itu, oleh Firaun, ke dalam kawah yang airnya panas mendidih. Air yang panas mendidih, mati mempertahankan akidah. Dia tidak jual iman dengan harga yang murah. Dia kalau nak selamat nyawanya, dia boleh berkata saya tidak Islam, dan dia kembali kepada agama datuk nenek moyang yang syirik kepada Allah SWT. Tetapi Masyitah tidak berbuat demikian. Dia sanggup mati bersama dengan keluarga 3 anak. Anak yang berada atas hukum juga turut sama terkorban, mati syahid dalam kawah yang airnya panas mendidih. Ini contoh bagaimana orang yang meletakkan iman itu lebih tinggi, akidah itu lebih tinggi daripada segala-gala yang lain. Nabi SAW menyatakan, orang mukmin bila berdosa dengan sesuatu dosa, terlekat satu titik hitam pada hatinya. Jika dia bertaubat, tercabut daripada satu dosa dan memohon keampunan kepada Allah, bersih hatinya daripada titik hitam itu. Jika bertambah dosanya, bertambahlah kehitaman sehingga menutup hatinya. Itulah penutup yang disebutkan oleh Allah di dalam kitab. Tidak sekali-kali tidak, hanya telah tertutup atas hati-hati mereka. Orang beriman itu berdoa kepada Allah supaya dijauhkan daripada dosa. Dosa ni bila dia bertitik di atas hati, dia merupakan titik-titik hitam. Satu titik hitam dia kecil. Bila banyak titik-titik hitam berada di atas hati manusia, titik-titik hitam ini menutup seluruh hati. Sebagaimana cermin, bila ada pulak dalam cermin ataupun ada titik hitam dalam cermin, lama-lama cermin ini menjadi pudar dan kita tak boleh guna lagi untuk melihat wajah kita pada cermin itu. Bila di atas cermin itu penuh dengan titik-titik hitam. Maka begitulah juga dengan hati manusia. Bila buat dosa, terdapat dalam hati itu titik hitam. Bila banyak melakukan perbuatan mungkar, titik hitam semakin bertambah. Semakin titik hitam itu semakin menutupi permukaan hatinya. Bila hati manusia ini tertutup, maka dia tak nampak jalan yang betul, yang salah dikatakan betul, yang betul dikatakan salah. Hari ini banyak orang melihat kebenaran sebagai kebatilan dan kebatilan itu sebagai kebenaran. Di Malaysia terdapat ramai golongan Islam liberal. Dia mengaku dia Islam, dia mengaku dia sebagai Islam,
tetapi dia tolak hadis Nabi. Dia tolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tuduh ulama-ulama silam, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah sebagai punca pemecah belah umat Islam, sebagai punca kemunduran umat Islam. Ini golongan Islam liberal. Mereka berfikir dengan cara rasional. Sedangkan Islam ini ada perkara ghaib yang mesti kita terima. Islam ini tidak semesti yang nampak pada zahir saja, tetapi yang ghaib itu, yakin pada yang itu merupakan sebahagian daripada iman. Bila mereka tolak sunnah Nabi, tolak hadis Nabi, nak pakai Quran saja tidak jadi. Sebab hadis Nabi pun sebahagian daripada sumber perundangan Islam. Tolak hadis Nabi, ramai ulama kata jadi kafir. Termasuk Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia, orang tolak hadis Nabi boleh menyebabkan dia jadi kafir. Kita tak kata siapa-siapa jadi kafir, tapi orang yang tolak hadis Nabi itu boleh menyebabkan dia jadi kafir. Jadi muslimin muslimat yang dihormati sekalian, rasanya setakat itu dulu kita bincang pada pagi ini. Yang ketiga, ciri yang ketiga, sifat yang ketiga daripada sifat-sifat orang mukmin. InsyaAllah kalau kita dipanjangkan umur, kita akan bertemu dalam kuliah yang akan datang, dan kita akan sebut lagi sifat-sifat orang mukmin yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam kitab suci Al-Quran Karim dan dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Apa yang saya sampaikan pada pagi ini, pertama sekali saya tujukan pada diri saya sendiri, kerana lidah saya lebih dekat dengan telinga saya, dan selebihnya untuk tuan-puan sekalian. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.